الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kita telah baca pada minggu yang lepas mengenai apa yang berlaku di antara Nabi Adam AS dengan para malaikat dan apa yang berlaku di antara Nabi Adam dengan Iblis. Yang mana Iblis apabila diarahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam AS, maka Iblis, bapa bagi segala jin ini, dia abar, dia enggan sujud kerana berasa besar. Dia berasa besar dalam media berbanding dengan Adam AS. Dan kesilapan yang berlaku kepada Adam AS kita kena ingat. Kesilapan kerana dia lupa. Dalam surah Maryam, fanasia. Bukan kesilapan kerana dia berazam untuk buat dan bukan kerana dia sengaja, tidak. Pertama, yang seterusnya kesilapan oleh Nabi Adam AS ini ialah di tempat yang tidak ditaklifkan, iaitu di alam akhirat, di syurga, bukan di dunia. Maka tidak dikira dosa. Tidak dikira dosa. Di dunia ini tempat yang ditaklifkan. Kalau buatlah kesilapan dengan sengaja, dengan azam kita, maka dikira dosa. Jadi Adam AS tidak dikira dosa. Dan kita belajar juga cara-cara syaitan tipu manusia. Ini kali pertama berlaku kepada Nabi Adam. Dan cara-cara yang Allah Ta'ala sebut ialah pertama sekali cara kita kena ingat, apabila arahan Allah, dia pusing arahan Allah Ta'ala. Allah arah, jangan syaitan kata kena buat. Satu. Seterusnya syaitan cara-cara dia buat dengan disusunkan ayat-ayat dia dan diberikan kelebihan-kelebihan yang palsu supaya orang buat larangan yang Allah larang. Jadi ini cara tipu daya syaitan. Jadi kita semua, kita kena belajarlah kita Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kita tahu yang sahih, yang benar daripada Allah Ta'ala, untuk kita buat hak benar. Sekiranya mari mana-mana ajaran yang bertentangan dengan kitab Quran Allah, lebih-lebih lagi perkara akidah, maka kita boleh tapih. Benda ni berlawan dengan Quran ni.
maka hak setan. Kalaulah satu orang manusia dia tidak tahu menahu tentang Quran, maka syaitan dengan mudah boleh perebah dia. Boleh perebah dia. Akidah dia dengan mudah boleh rebah. Jadi kelebihan orang mengaji ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan dia dan dia tidak mudah rebah. Tu kelebihan orang alim, orang boleh tahu berbanding orang jahil. Cumanya hari kali pertama berlaku juga kepada Adam AS. Apabila berlaku kepada Adam kesilapan kerana dia lupa, maka apa yang Adam AS buat? Pertama sekali dia buat, dia terus meminta maaf dengan Allah. Ini sifat baik yang ada kepada Adam AS, yang kita anak cucu dia ni kena tiru belaka. Kesilapan yang dibuat, kita manusia biasa memang ada silap. Tapi seperti mana Nabi kita sebut, kullukum khata'un, setiap kamu ni melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan terbaik orang terbaik, orang yang melakukan kesilapan, dia bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini Adam AS, apabila dia melakukan kesilapan, dia terus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ayat 37. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Nabi Adam AS bertalaki, belajar secara bertalaki. Min Rabbihi, daripada Tuhannya, kalimatin, kalimah taubat. Nabi Adam belajar dengan Allah Ta'ala, Tuhannya, kalimah taubat. Dan dia guna kalimah yang Allah Ta'ala ajar kepada dia tadi untuk dia memohon taubat pada Allah. Fataba alaih, maka Allah terima taubat Nabi Adam. Imam Razi sebut, dalam tafsir pun ada sebut, Nabi Adam ni apabila diturunkan ke muka dunia, dia telah minta maaf dengan Allah dengan cara-cara dia sendiri. Bertaubat pada Allah Ta'ala, minta maaf. Dengan cara-cara Nabi Adam sendiri. Allah tidak pandai pun. Allah tidak pandang pun. Sehinggalah Nabi Adam belajar sendiri kalimah taubat ni dengan Allah Ta'ala. Barulah Allah terima taubat dia. Maknanya nak sebut tuan-tuan, cara-cara wahyu yang Allah ajar ni, Allah Ta'ala terima. Dan Nabi kita SAW ajar kepada kita doa-doa melalui wahyu. Nabi ajar doa kepada kita. Jadi kita sebagai umat Nabi ni kena usahalah. Usaha dalam doa kita untuk kita cari hak Nabi kita ajar. Sebab hak Nabi kita ni hak masing. Hak Allah Ta'ala terima dah. Boleh kita buat dengan cara-cara kita. Takut-takut Allah tidak terima. Seperti mana doa? Doa ni umum. Umum kita boleh berdoa pada Allah Ta'ala. Tapi kalau ada hak Nabi kita hak terbaik. Kita cari hak Nabi kita. Antara kitab yang kita boleh cari, yang mengumpulkan doa-doa ni, Hisnul Muslim. Perisai Muslim. Al-Adhkar oleh Imam Nawawi. Dia kumpul belakang doa-doa dalam ni, untuk kita semua ni boleh ambil wak rujuk, wak amal baca. Jadi, hak Nabi aja, hak ni hak terbaik, hak masing molek. Seperti mana kita baca ni lah. Jadi Nabi Adam AS, dia buat dengan kalimah dia, Allah tidak terima. Dari tafsir sebut. Sehinggalah dia bertalaki sendiri dengan Allah Ta'ala Tuhan dia, kalimah taubat. Apa dia kalimah taubat? Kalau kita biasa tengok orang, dia buat video, dia hurak kalimah sini ni, apa dia sebenarnya dia kata. Orang dia mari macam-macam. Ikut andaian dia. Ikut andaian dia. Kalimah ni apa dia? Go to go ni. Sebenarnya kalimah taubat sini Allah telah sebut dalam surah A'raf. Dalam surah A'raf. Apa dia kalimah taubat tu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimah taubat. Wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan tergolong daripada orang-orang yang rugi. Ini kalimah taubat yang dilafazkan oleh Nabi Adam AS. Fataba alaih, maka Allah terima taubat dia. Allah Ta'ala terima taubat hamba ni. Innahu, jumlah ta'liliyah, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia Allah at-tawwab, maha menerima taubat. Ini kita sifat Allah Ta'ala, kita kena belajar semak dalam hati kita.
Allah Ta'ala ni dia sebut dia ni At-Tawwab, maha menerima taubat. Ar-Rahim, maha mengasihani. Apabila dia terima taubat daripada mana-mana hamba yang bertaubat, Ar-Rahim, sifat Rahim Allah di akhirat, dia tidak akan menyusahkan hamba dia tidak akan menyeksa hamba dia lagi di akhirat buat selama-lama. Setelah dia terima taubat, orang bertaubat. Jadi At-Tawwab ni tuan-tuan, nak ayat Allah suka menerima taubat. Kita kena tahu. Mana ada orang yang tidak ada dosa? Kita manusia biasa berdosa. Dan terbaik manusia yang berdosa ni, dia segera bertaubat. Dalam agama kita, orang berdosa ada pintu dia dalam agama. Pintu taubat dia panggil. Dia yang buat dosa, dia sendiri kena taubat. Bukan dia buat dosa disuruh orang lain. Tolong taubat kau hamba berat. Dia yang buat dosa, orang yang buat dosa dia kena bertaubat. Minta maaf dengan Tuhan. Jadi sifat Nabi Adam AS, sifat baik dia, salah dia terus bertaubat. Sifat syaitan pula, dia bersalah, dia berdolak dalik banyak. Sifat syaitan. Jadi kalaulah orang ni jenis bersalah, tak saya mengaku kesilapan dia, berdolak berdalik banyak, dia meniru sifat syaitan. Macam mana nak masuk syurga kalau duk main sifat syaitan? Sifat iblis ni bahaya. Jadi kita kena ambil sifat Nabi Adam AS, segera bertaubat. Minta maaf tuan-tuan. Mudah saja. Kerja syaitan dia nak menangguhkan satu orang yang bersalah daripada bertaubat. Kerja syaitan. Sebab itulah kalau ada dalam kehidupan kita buat salah. Lepas tu duk tangguh nak taubat. Biar dulu. Ini bisikan dan tipu daya syaitan. Sebab sifat Tuhan kita At-Tawwab, suka menerima taubat. Segera bertaubat. Kalaulah berlaku pula kesilapan, bertaubat pula. Sebab tu orang yang istighfar, yang bertaubat ni, dia kena ada 3 perkara. Pertama sekali dia menyesal, meninggalkan, dan berazam tidak akan melakukan lagi. Semasa dia bertaubat. Semasa dia bertaubat ni, dia berasa dah nak buat pula lepas ni. Taubat dia tidak diterima. Tapi semasa dia bertaubat, dia menyesal di atas kesilapan. Memang lepas buat tu dia menyesal. Lepas tu dia meninggalkan hak dia buat tadi, kemudian dia berazam tidak akan buat lagi. Tiba-tiba terbuat pula. Sebab dia manusia biasa, maka bertaubat pula. Jangan tangguh saya ni duk taubat waktu buat ni, malah syaitan hijau. Tu minta maaf dengan Tuhan ya. Mana kita mengadu kepada Allah Taala. Kerana Allah At-Tawwab, maha menerima, suka menerima taubat hamba. Ar-Rahim, apabila dia terima, maka dia tidak akan menyusahkan hamba dia lagi di akhirat sana. Kemudian titahan Allah. Yang kedua, ia sama dengan titahan pertama. Titahan pertama, uslubul hakim. Titahan yang tegas daripada Allah Ta'ala. Turunlah kamu semua ke muka bumi. Manakala titahan kedua ni, qul nahbitu juga. Kita telah baca ayat berapa? Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'di, ayat 30 ni. Hak ni titahan Allah Ta'ala yang tegas. Manakala 38 ini ditahan Allah SWT yang maha bijaksana. Maha bijaksana ni apabila Allah Ta'ala arahkan turun Adam dan pasangan dia Hawa ke muka bumi, ditahan Allah yang maha bijaksana ni sebenarnya turun tu ada hikmah dia. Ada hikmah di sebalik. Kita ni tok nenek Adam Hawa asal syurga, akhirnya turun ke bumi. Semua sekali turun ke bumi, ada hikmah dia. Kita tengok. Allah SWT sebut, qul nahbitu minha jami'a. Kami titahkan. Ihbitu, turunlah kamu semua. Ihbitu ni sirah jam'i, tuan-tuan. Turun kamu semua. Sedangkan turun dua ya. Adam dan Hawa, pasangan dia. Tapi dalam ayat ni, turunlah kamu semua. Ulama tafsir sebut, sirah jam'i sini, nak beritahu Adam dan Hawa turun dan semua anak cucu dia hak lepas pada ni akan duduk di dunia belakang. Tak akan boleh pergi ke syurga dah. Melainkan ada syarat. Qul nahbitu minha jami'a. Kami titahkan ihbitu, turunlah kamu semua, Adam dan Hawa termasuk anak cucu kamu semua hak lepas ni, minha daripada syurga, jami'a, semua sekali. Hikmah dia, ada hikmah. Gapo hikmah dia? Hikmah dia tuan-tuan,
Allah Subhanahu Wa Taala akan harta kita. Dunia yang Allah Taala buat ni ialah tempat ujian. Hikmah dia untuk uji manusia. Untuk uji manusia. Ujian apa dia? Ujiannya ialah ujian dalam ibadat, ujian dalam adat. Ibadat hubungi dengan Allah, adat hubungi sesama manusia. Kalau dah lulus, ibadat ini dapat buat ikut syariat, dan adat pun dapat ikut syariat. Maksudnya ibadat hubungi dengan Allah dapat jaga, dan adat hubungi sesama manusia dapat jaga, mengikut syariat, maka dia akan dapat ke syurga Allah Ta'ala. Semua ibadat dan adat kita yang kita nak buat ni, nak jaga dalam kehidupan ni, kena berpandu ke wahyu Tuhan, syariat Allah. Jadi itu hikmah dia. Dan setiap orang yang nak kembali ke syurga ni, semasa dunia ni lagi, dia sudah ada alamat. Bukan kata tak kenal mana orang jenis ahli syurga, mana jenis ahli neraka. Tak. Dia sebelum dia mati tu alamat ahli syurga ada dah dia. Sudah ada. Lani ni duk ada dah. Kullukum muyassarun lima khuliqalahu. Setiap kamu dipermudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dah dia diciptakan untuk jadi ahli syurga, maka amalan-amalan ahli syurga dia mudah untuk buat. Kalaulah dia diciptakan untuk jadi ahli neraka, maka amalan ahli neraka jadi minat, suka untuk buat amalan ahli neraka. Jadi kita semua baca Quran ni tengoklah. Kita minat amalan ahli mana. Kalau kita jenis minat amalan ahli syurga, alhamdulillah kita syukur pada Allah Ta'ala. Dan minta pada Allah Ta'ala, biar kita kekal. Hati kita ni biar tetap di atas agama. Bukan kita jadi sombong tak, tapi kita minta dengan Allah Ta'ala sebab ini pemberian daripada Allah Ta'ala, pilihan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, apabila diturunkan ke muka dunia, siapa dia nak luluh ujian ni, maka dia kena ikut kita. Kena ikut kita. Allah Ta'ala akan hantar kita, akan hantar buku panduan. Nak betul jalan semasa hidup atas muka dunia, kena ikut buku panduan yang dihantar oleh Allah Ta'ala. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka sekiranya datang kepada kamu ma takkidiyah. Dan maka sekiranya datang kepada kamu, apabila kamu turun ke muka dunia, datang kepada kamu minni, Allah kata, daripada aku, huda, kitab petunjuk, wahyu petunjuk. Datang kepada kamu, datang kepada kita, umat akhir zaman, kitab telah mari. Apa dia kitab petunjuk ni? Al-Quran. Umat-umat sebelum ni, mari kitab Taurat, mari kitab Injil, mari belakang. Kitab ni mari semua. Untuk nak supaya manusia mana-mana orang nak selamat, dia akan ikut kitab ni. Jadi Allah Ta'ala sebut, faman tabi'a hudaya, maka sesiapa yang boleh ikut hudaya, kitab petunjuk aku. Bila turun ke muka dunia, aku mari kitab. Maka sesiapa yang boleh ikut kitab ni. Ikut ni tuan-tuan. Nombor satu jenis manusia yang akan ikut kitab, dia mengaji kitab. Nak mari mengaji kitab ni, dia kena mari dengar. Nombor satu, nak jadi orang jenis ikut kitab, dia kena dengar dulu. Kalaulah dia nak ikut kitab, tapi tidak tahu menahu pun isi kandungan dalam kitab ni, nak ikut macam mana? Kita kata kita nak ikut alik kanan, tak segi alik kiri. Biar tahu dulu kanan kat mana, kiri kat mana. Tahu kanan kat ni, kiri kat ni, baru boleh ikut. Kalau maklumat kanan kiri pun dia tidak tahu, macam mana dia nak ikut. Jadi pertama sekali orang yang nak ikut kitab, dia kena mengaji. Kitab wahyu ni kena dengar dia. Bukan payah mana, duduk dengar je. Jadi buka kitab juga menadah ni kesungguhan. Buka kitab kita mengaji, buka kitab juga kesungguhan. Dalam mengaji kitab ni kena ada kesungguhan. Dan kita kena tanda bila mengaji ni, hak mana-mana perlu tanda. Untuk apa? Untuk ikat. Bila mengaji tidak tanda, dia hilang. Masa ni ingatlah meta. Patut kalau orang tanya nak ayat talih. Pasal lupa. Dan syaitan dia akan melupakan orang mengaji ni. Pasal syaitan tidak suka. Kalau dia dalam wahyu ni, maklumat-maklumat dia, syaitan akan lupakan. Supaya manusia tidak ingat wahyu-wahyu yang Allah Ta'ala firmankan. Jadi faman tabi'a hudaya, maka sesiapa yang dapat ikut petunjuk aku dengan dia mengaji kitab Allah Ta'ala. Dan alamat telah ada pada dia. Sebelum dia mati, masa hidup atas muka dunia, ada alamat dia ahli syurga.
Bila dia mati, fala khaufun alaihim, maka tidak ada lagi ketakutan ke atas mereka. Orang yang ikut wahyu Tuhan, jangan bimbang. Tak ada takut ke atas mereka untuk pergi ke akhirat. Untuk mati dan menghadap Allah pergi ke akhirat, tak takut. Sebab dia jenis ikut wahyu masa hidup dunia. Fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak ada duka cita. Dan mereka tidak ada duka cita. Tidak ada duka cita ni tuan-tuan untuk tinggal dunia. Mari banyak ayat Quran gini ni. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka untuk nak pergi tempat tak biasa pergi. Orang tempat tak biasa pergi. Dia pergi ke mana? Pergi ke Jepun. Tak biasa pergi, tak ada orang sambut, tak ada gapo. Gigi dengan tiket kapal terbang lagu tu je. Turun Jepun ni tak tahu nak tuju ke mana ni, takut juga. Pak orang. Kita tak biasa. Tak biasa. Kalau ada orang sambut, lega hati juga. Jadi sebab tu ketakutan. Orang pergi tempat tak biasa pergi, akhirat pula untuk dibicarakan, dia akan ketakutan ke mana-mana. Tapi kalau dia ikut wahyu, alamat ahli syurga ada pada dia, fala khaufun alaihim. Malaikat akan sambut dalam ayat lain. Malaikat akan sambut orang beriman. Tidak ada ketakutan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Tidak perlu mereka berduka cita untuk nak tinggal dunia. Tuan-tuan, kita ada seria. Duit ada seria. Tinggal seria. Tinggal seria nak boleh 1,000. Tinggal seria untuk nak dapat 1,000. Seria tu sedih ke tak? Tinggal. Tidak sedih mana. Pasal 1,000 dapat tu gembira. Orang yang ada alamat ahli syurga yang mengikuti kitab Allah, apabila dia mati, dia akan dapat syurga. Jadi tinggal dia tinggal dunia ni, dia tidak sedih. Benar. Masa mati tu Allah tunjuk dah pada dia. Waktu mandai, syurga tempat tinggal dia. Dia gembira. Dan dia tidak sedih sikit abuk untuk tinggal dunia. Tapi kalau tinggal dunia untuk dihumbai api neraka, memang dia sedih. Sedih teramat sangat. Sebab dunia hidup sedap. Tiba-tiba tempat nak pergi nak bakar dalam api. Lepas tu tempat nak dibakar pula, dihumbai dalam api tempat selama-lama pula. Memang sedih. Jadi orang yang ada alamat ahli syurga, yang ikut kitab wahyu Tuhan dengan cara dia mengaji kitab wahyu ni, walahum yahzanun, dan mereka ni tidak berduka cita. Orang ni orang mana? Orang ikut kitab. Jadi atas muka dunia ni ada dua golongan ni. Orang ikut kitab, soal lagi tidak ikut kitab. Zaman sekarang ni, kalau 8,000 juta manusia, 7,000 juta tidak ikut kitab. Umat Islam ni 1,000 juta. Kita kata 1 bilion. Hak umat Islam. Hak lain-lain itu tidak umat Islam. Jadi Allah Ta'ala sebut ni golongan engkar pula. Tidak mahu ikut kitab. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang engkar. Wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Hudaya tadi lafaz mujmal. Kita kata faman tabi'a hudaya, dan maka sesiapa yang dapat ikut hudaya, petunjuk aku, kata Allah Ta'ala. Gapo dia hudai, petunjuk Allah Ta'ala ni? Ayat-ayat Allah. Ni lafaz dia, penjelasan bawah. Bi ayatina. Hak tak si ikut petunjuk Allah Ta'ala, siapa dia? Orang yang engkar. Engkar gapo dia? Engkar ayat-ayat kami. Allah kata, walladzina kafaru, dan orang-orang yang engkar dan mendustakan ayat-ayat kami. Engkar ni dua. Engkar kerana dia degil, seperti golongan Yahudi. Mereka tahu apa benar Nabi Muhammad, tapi dia engkar. Engkar tu engkar degil. Bukan engkar dia jahil. Satu golongan lagi dia engkar kerana jahil. Memang dia jahil tu okey, tak tahu menahu pun. Jadi dia boleh lawan ayat Tuhan lah kadang dia jahil. Lawan. An-nasu a'da lima jahilu. Manusia ni akan jadi musuh kepada perkara yang dia jahil, dia tak erti. Lawan molek-molek ada. Jadi engkar sini tuan-tuan dua, kerana degil ataupun kerana jahil. Dalam bahasa Arab ni panggil kafaru. Bahasa kita engkar. Engkar ayat Tuhan. Kita kadang-kadang kalau baca kafir nampak orang lain. Nampak orang lain suku sakak. Dia ke mana-mana orang, engkar satu ayat daripada ayat Tuhan, pun kafir dah. Tak nanti dia tukar IC, dia tukar nama, tukar pakaian, tak nanti.
So ayat Tuhan je dia engkar, jadi kafir dia. Tak perlu tukar IC apa. Jadi engkar ni sebab kufur, sebab degil ataupun sebab dia jahil. Semoga Allah selamat kita semua. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina, dan orang-orang yang engkar dan mendustakan ayat-ayat kami. Mati mereka. Duk engkar ayat Tuhan, duk dusta ayat Tuhan, sama ada dia tahu ataupun dia tidak tahu. Bila mati, ulaika ashabun nar. Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala tadi, mereka ini ashabun nar, pemegang gerai neraka. Ashab ni pemegang gerai. Kita baca dah ayat wa basyiril ladzina amanu. Mereka ni ashabul jannah, pemegang gerai syurga. Sini pula engkar ayat Tuhan, dustakan ayat Tuhan. Ulaika mereka bersifat seperti tadi, mendustakan dan mengingkari ashabun nar, pemegang gerai neraka. Mati tidak taubat. Hum fiha khalidun. Mereka dalam neraka tadi kekal. Masuk tak tubi. Dahlah hidup dunia ni susah dah. Hidup dunia ni senang macam mana sangat tuan-tuan. Cuma mana sangat kalau kata dia orang kaya dia senang hidup. Tak senang mana. Kadang-kadang ada sakit. Masa kehidupan kecil ni kadang-kadang budak nak belajar jalan dia rebah. Sakit semacam kehidupan dunia. Besar sikit mengaji, belajar kena bersungguh pula, susah pula. Kerja pula, susah pula. Nikah kahwin ada anak sakit gitu kan susah pula. Dunia. Siapalah umur dia tua tu, barulah Allah SWT bagi sikit kesenangan. Tuai pecing makan gaji. Makan pecing ada senang sikit. Sikit ya. Semasa dunia ni Allah bagi untuk senang sikit. Tidak senang mana, tidak ada senang sok modok. Makan kalau banyak doa pun jadi kadang-kadang sakit perut. Dunia. Jadi ke dunia ni susah dah, bila mati dihumbel api neraka, susah buat selama-lama pula. Sia manusia. Jadi orang kita semua baca Quran ni kak, satu persiapan kita kena buat. Biarlah susah kita atas muka dunia ni sekejap saja, dan bila kita mati semai buat selama-lama. Jadi tidak payah persiapan dia, kita Allah. Dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman menerima semua kita Allah Taala, segala rukun iman, dan menepati sunnah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak payah mana. Mati boleh masuk syurga buat selama-lama. Jadi ayat yang kita baca ni, dua golongan ni lah. Semoga Allah Taala pilih kita daripada golongan yang taat, yang mengikuti kita, dan selamatkan kita daripada golongan yang mengingkari dan mendustakan kita. Ayat-ayat Allah SWT. Kemudian ayat 40. Ayat 40 ni tuan-tuan. Golongan yang ada kitab, dia tidak ikut kitab dia. Dia ada kitab, tapi kitab dia tidak ikut. Walaupun dia ada kitab, mati dia mati kafir. Mati dekat kafir, kufur kepada Allah Ta'ala. Golongan mana? Golongan Yahudi. Jadi Allah SWT sebutlah. Sejarah golongan Yahudi ni, kita boleh baca oleh kitab sejarah. Ulama ada sebut, yang ayat 40 ni kita nak baca tentang golongan Yahudi. Golongan yang mana ada kitab dan dia tidak mengikuti kitab. Tidak mengikuti kitab. Surah Al-Baqarah ni Allah Ta'ala turun awal-awal selepas hijrah Nabi SAW ke Madinah. Turun surah Baqarah. Yang mana Bani Israel Allah Ta'ala sebut dalam ayat 40 ni, Bani Israel. Bani Israel sini golongan Yahudi. Golongan Yahudi. Dan dia merupakan titahan khas kepada golongan Yahudi yang berada semasa di zaman Nabi SAW. Masa Nabi sampai ke Madinah, golongan Yahudi ni ada di Madinah. Yang mana mereka ni golongan Yahudi semasa di Madinah, dia bukan berasal daripada Madinah. Dia bukan tempat tinggal dia situ. Sebahagian ulama sebut golongan Yahudi ni asal daripada Syam, Palestin. Sebahagian ulama sebut pula dia berasal daripada Yaman. Mereka ni berhijrah mari duduk di Yathrib. Kenapa golongan Yahudi berhijrah mari duduk di Yathrib? Ulama sebut kerana asal datuk nenek mereka dulu, apabila dia baca dalam kitab Taurat mereka, telah disebut bahawa Nabi akhir zaman akan zahir di Yathrib. Kota ni terkenal dengan Madinah. Asal nama Yathrib. Jadi Nabi akhir zaman akan lahir sini. Akan muncul sini.
Jadi tok nenek mereka berhijrah mari ke kota Madinah untuk tunggu Nabi akhir zaman. Untuk tunggu Nabi akhir zaman. Jadi mereka pakat mari. Cumanya asal tok nenek memang tunggu Nabi akhir zaman. Setelah berlalu generasi demi generasi, generasi demi generasi, hak zaman Nabi ni sifat mereka ni hilang. Sifat mereka orang ada kitab. Orang kalau orang ngaji kitab ada sifat dia. Sifat orang berimeh, orang berilmu, orang jaga semaya. Dia ada sifat dia. Jaga hal-hal. Tapi golongan Yahudi yang ada di zaman Nabi ni, generasi yang ada ni, sifat tu hilang. Mereka ni riba, mereka ambil. Hal-hal capu. Ada kitab. Kitab ada bersama mereka. Hukum yang rejek, dia ubah. Orang-orang bangsawan tak kena rejek kalau berzina. Kalau orang-orang bawah kena rejek. Dia putar belik habis. Hukum-hukum syariat dalam kitab mereka. Jadi sifat tak ada. Golongan ni semasa duduk di Madinah, orang-orang Arab Madinah. Orang-orang Arab Madinah ni dia jadi koli kepada Yahudi. Dan mereka orang-orang Arab Madinah ni sangat menghormati puak-puak Yahudi ni. Hormat berdoa. Kerana apa hormat? Kerana pertama sekali mereka ada ilmu agama. Maka orang-orang Arab semasa di Madinah, Aus dan Khazraj ni hormat kepada golongan Yahudi. Ya ada. Yang kedua, mereka ni ada harta benda, kekayaan melimpah ruah. Maka dihormati oleh golongan Arab pada masa itu. Bila Nabi SAW berhijrah mari sampai di Madinah. Bila Nabi hijrah mari sampai di Madinah. Semasa Nabi duduk Mekah 13 tahun, golongan Yahudi yang ada Madinah tahu dah Nabi ada Mekah. Bukti dia tahu Nabi ada Mekah. Orang musyrikin Mekah mari tanya soalan pada mereka. Mari tanya soalan. Dan orang Yahudi ni kata kalau tahu dia Nabi betul tak? Tanya soalan ni. Banyak lah Quran. Apabila Nabi jawab, jawapan yang diberi oleh musyrikin Mekah pada golongan Yahudi tahu dia memang Nabi sungguh. Betul dia ni memang Nabi. Tapi mereka ni tak tahu, tak pergi berjumpa pun dengan Nabi. Sedekah tok nenek dulu mari tunggu untuk tunggu Nabi akhir zaman. Jadi, apabila Nabi SAW sampai ke kota Madinah. Apabila Nabi sapa dengan para sahabat, dia jadi dua tok guru. Orang Arab guru ketek dengan Yahudi. Bila Nabi sapa, Nabi ngajar kitab wahyu, ngaji ketek dengan Nabi. Dua tok guru dah jadi. Jadi, perkara lain yang kita nak mengaji bermula ayat 40 sehingga ayat 100 lebih ni tuan-tuan mengenai golongan Yahudi belaka. Allah dedah ke satu persatu. Asal silah tok nenek ni Allah berdedah ke perangai dia hak zaman dulu dengan Nabi Musa AS. Lagu mana perangai puak Yahudi? Sahabat orang-orang Arab di Madinah tak tahu. Hak mula jadi sahabat Nabi ni tak tahu sejarah mereka. Bila Allah dedah ke lebih kurang 5 hingga ke 6 puak-puak golongan Yahudi hak ada yang Allah Taala sebut dalam surah Baqarah ni, para sahabat kejut belaka. Tak seka perangai dia lagu ni. Dia boleh ubah kita Allah. Kita Allah Ta'ala hak betul benar tu, huraya dia boleh hurai ikut nafsu dia. Ikut masyarakat nak. Lagu mana nak? Kita hurai. Hak halal, hak haram jadi halal. Dia boleh ubah. Ni, golongan Yahudi. Dia ambil riba, ceti haram. Orang-orang Arab ada di Madinah, gantung kewangan mereka dengan Yahudi. Butai. Dia makan riba, bawa Yahudi. Jadi selepas hijrah Nabi, jadi dua tok guru. Perkara penting dua tok guru ni tuan-tuan. Sekiranya satu orang. Bila dia nak mengaji. Kedua-dua tok guru ni dia mengaji. Dalam masa yang sama, kedua-dua tok guru ni pahamnya bertentangan. Pahamnya tidak serupa. Bila pahamnya tidak serupa, anak murid yang mengaji dengan dua-dua tok guru ni, dia tidak jadi islah sampai bila-bila. Ni kita kena ingat. Nak beritahu kalau kita nak mengaji, tok guru kena kenal. Kena tahu tok guru kita. Satu orang kalau yang mengaji dua tok guru, dia jadi bingung, tak islah. Tok guru ni kata tak boleh, hak ni kata boleh. Macam mana? Dan Yahudi dengan Nabi ni bertembung dah. Sebab apa tak boleh? Sebab agama Islam ini dia tulis. Agama Islam ni, agama Islam kita ni dia tulis. Dia tak boleh campur. Kalau tauhid, dia tak boleh campur dengan syirik. Satu orang hak ni ajar tauhid, hak ni ajar syirik. Macam mana nak islahnya? Tak boleh. Jadi kalau tauhid, dia tak boleh syirik. Selagi mana satu orang ada syirik, tauhid tidak akan tertegak dalam diri dia. Tak ada tauhid.
Sunnah ni sunnah Nabi SAW, dia tidak akan campur dengan bid'ah. Selagi mana bid'ah dibuat oleh satu orang, sunnah tak akan tertegak dalam kehidupan dia. Dia nak betul-betul nak hidupkan sunnah Nabi, dia kena buat seperti mana Nabi dia ajar. Inilah agama Islam, dia tulis. Dia bukan campur, bukan macam makan ni. Kita boleh campur-campur, tidak boleh. Jadi, kalau ada dua tok guru yang bertentangan seperti ni, satu orang yang mengaji tidak akan Islam. Jadi insya-Allah kita akan baca satu persatu tentang golongan Yahudi yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ini insya-Allah. Mudah-mudahan apabila kita belajar tentang golongan ini, bukan kita semata-mata duk kata je bahasa Yahudi jahat, tolu, tidak. Bahkan apabila kita mengaji segala sifat-sifat teruk golongan Yahudi yang Allah dedahkan ni, jangan bagi ada pada kita. Oh Yahudi perangai dia lagu ni, jangan ada kita. Kalau kita perangai sebut tu, mana alamat tidak baik ada kita. Oh ni kita mengaji. Bukan kita kata buat Yahudi tu, parok belakang tu. Yahudi menatam, nyupuh macam-macam. Jadi dalam masa yang sama dia tak erti Quran, perangai hak Yahudi dak buat, dia ada ke dia. Maka dia tergolong dalam golongan tidak selamat juga. Apabila sifat-sifat tidak baik Yahudi ada pada dia. Jadi kelebihan apabila kita mengaji sifat-sifat golongan Yahudi yang tidak baik yang Allah sebutkan ini, kita kena elokkan diri. Dan dalam masa yang sama juga memberi pendedahan kepada para sahabat Nabi supaya putuskan hubungan dengan golongan Yahudi. Menyebabkan sahabat putus getah dengan hubungan Yahudi. Sebelum ni kadang-kadang dengar juga golongan Yahudi, sehingga apabila Allah turunkan dedahkan sifat perangai-perangai mereka ni, para sahabat Nabi putuskan hubungan. Sebab golongan Yahudi tidak pernah puas hati. Allah sebut akhir surah Baqarah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sekali-kali tidak akan redha golongan Yahudi dan Nasara ini sehingga kamu ikut cara mereka. Biar boleh ikut cara kita, beres. Apabila ikut cara Yahudi, bantuan Allah tidak bersama dengan orang ni. Jadi kena putus hubungan. Dan pendedahan ini menyebabkan sahabat Nabi bulat hati mereka duduk bersama Nabi SAW sehingga sahabat jadi islah. InsyaAllah kita akan baca. Alhamdulillahirabbil alamin. صل على محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.